Okay. Dah Ustaz mula tekan. Baca dulu ni sikit-sikit. Okay. Identiti etnik minoriti di Malaysia antara realiti sosial, tafsiran autoriti dan tafsiran harian. Okay, pengenalan. Soal intensiti kekal hangat dalam kancah kehidupan masyarakat di Malaysia sebagai masyarakat pluralistik yang terdiri daripada 3 kategori etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India. Dan mereka juga mempunyai adat resam, nilai dan kepercayaan, bahasa dan agama yang berbeza. Seterusnya, sistem pengategorian etnik diperkenalkan di negeri-negeri Selat melalui banci bermula secara rasmi daripada 1871. Hitchman 1987. Ia diubah sesuai mengikut perkembangan dan keperluan semasa sehinggalah menjadi seperti bentuk yang ada pada sekarang setelah diwarisi oleh Malaysia melalui pelbagai aktiviti urusan. Kewujudan kategori-kategori etnik ini dalam masyarakat Malaysia melalui pelbagai aktiviti urusan B dilihat tidak lagi sekadar dalam bentuk mentah fizikal. Keadaan ini berlaku pandangan mereka dipengaruhi oleh sudut pandangan mereka sebagai ahli dalam sesebuah kumpulan etnik. Ini mereka dipengaruhi dengan perkataan lain. Kategori etnik ini dianggap sebagai seerti dengan kumpulan etnik dalam amalan tadbir urus di Malaysia. Keadaan ini menyebabkan hubungan etnik di Malaysia sering digambarkan sebagai berbentuk silinder, wujud secara terpisah dan mempunyai sempadan etnik yang tebal. Seterusnya, sistem pengategorian. Okey, seterusnya Malaysia dianggap sebagai satu contoh klasik konsep masyarakat plural di mana kumpulan-kumpulan etnik yang berbeza etnisiti hidup bergaul tetapi tidak bersebati. Okey, contohnya di Malaysia kita ada 3 kumpulan etnik iaitu seperti saya dikatakan sebelum ni, Melayu, Cina dan India. Dia mempunyai adat resam dan kepercayaan dan budayanya tersendiri. So walaupun dia mempunyai dia punya adat rasam tersendiri tapi kita hidup bersama. So ini dikatakan sebagai Malaysia masyarakat yang berplural. Masyarakat berplural ni berfakta masyarakat berplural ni berfakta macam kita hidup bersama tetapi walaupun kita tidak sebati. Okey, setiap ahli realiti sosial terbentuk daripada 2 pendekatan yang saling melengkapi iaitu pendekatan tafsiran autoriti dan tafsiran harian. Okey, tafsiran realiti sosial tafsiran autoriti adalah pendekatan yang melihat sesuatu fenomena sosial menerusi kacamata ahli-ahli yang mempunyai kedudukan yang berotoritatif tetapi tidak terbabit dalam fenomena sosial tersebut secara langsung. Kepelbagaian etnik dalam masyarakat apabila melihat melalui pendekatan ini cenderung digambarkan sebagai umum, seragam dan statik. Gambaran mengenai sesebuah kategori etnik misalnya dibina berdasarkan identiti kolektif yang menekankan penanda-penanda identiti etnik yang paling menyerlah untuk membezakannya dengan kategori etnik yang lain. Akibatnya, pendekatan tafsiran autoriti tidak mampu memberikan gambaran dengan kategori etnik yang lain. Okey, selain itu, realiti sosial tafsiran minoriti adalah pendekatan yang melihat sesuatu fenomena sosial menerusi kaca mata ahli-ahli. Okey, Okay. Akibatnya pendekatan tafsiran autoriti tidak mampu memberikan gambaran kepelbagaian etnik dalam masyarakat yang dinamik lagi pelbagai yang wujud dalam kehidupan harian. Pendekatan yang lebih mikro iaitu tafsiran harian. Melalui pendekatan ini identiti etnik digambarkan melalui mikro. Melalui pendekatan ini identiti kumpulan etnik terbit dan dipengaruhi oleh pengalaman yang dilalui oleh mereka dalam kehidupan seharian. Hubungan antara pendekatan tafsiran autoriti dan tafsiran harian dapat diibaratkan seperti shilling
yang mempunyai dua muka di mana setiap satu muka melengkapi dan memerlukan antara satu sama lain. Pada masa yang sama, kedua-dua muka shilling yang tersebut mempunyai bahagian yang bertindan lapis yang menunjukkan kesihatan yang terikat rapat antara keduanya. Keupayaan pendekatan yang dua realiti sosial ini memberi gambaran yang holistik mengenai sesuatu fenomena sosial. Yang dikaji adalah satu kelebihan daripada penggunaan pendekatan top down atau bottom up sahaja. Justeru penulisan artikel ini adalah berpandukan kepada pendekatan dua realiti sosial. Dalam memerhatikan wacana etnisiti dalam senario masyarakat di Malaysia, mendapati bahawa wacana mengenai etnisiti dan identiti etnik di negara ini sering memberi penekanan lebih dan pendekatan tafsiran autoriti, manakala pendekatan tafsiran harian disentuh sepintas lalu. Okay. Seterusnya, identiti kolektif yang menekankannya penanda-penanda identiti ini yang paling menyerlah untuk membezakannya dengan kategori identiti yang lain. Identiti etnik. Contohnya, dia seperti saya katakan sebelum ni juga, identiti kolektif ini dia menekankan macam identiti kolektif maksudnya dia satu etnik. Macam satu etnik tu contohnya etnik orang India ataupun etnik orang Cina ataupun etnik orang Melayu, dia lah dikatakan sebagai identiti kolektif. Okey, identiti kolektif ini diorang mempunyai seperti saya katakan awal tadi, diorang mempunyai dia punya budaya-budaya tersendiri. Ini menekankan ataupun menyelahkan perbezaannya antara etnik dia dan etnik yang lain. Okey, identiti etnik di negara sering memberi penekanan lebih kepada pendekatan tafsiran minoriti. Okey, contohnya di Malaysia identiti yang mewakili minoriti, sebenarnya identiti yang paling minor di Malaysia ialah identiti orang India. Kerana identiti orang India ialah identiti yang paling kurang. Orang yang di Malaysia, masyarakat yang paling kurang ialah orang India di Malaysia. Berikutnya dia akan di follow up dengan orang Cina dengan orang Melayu, sebab orang Melayu ialah 70% orang yang menghina di Malaysia. Okey, seterusnya ilmu kolonial sebegi yang ditunjuk dan dipetik berulang-ulang kali telah diterima dan dihayati oleh masyarakat. Ilmu kolonial ini sebegini yang ditunjuk, diruluk dan dipetik berulang kali, diterima dan dihayati oleh ahli masyarakat, khususnya melalui proses sosialisasi dan sistem pendidikan formal. Penggunaan ciri-ciri umum yang terkandung dalam maklumat sekunder dan bukannya berdasarkan pengalaman peribadi dalam membuat andaian seterusnya membawa kepada terbentuknya stereotip mengenai sebuah kumpulan etnik. Sebagai contoh, Melayu dikaitkan dengan penanda-penanda seperti makanan halal, pakaian baju kurung iaitu ataupun baju Melayu. Melayu dikaitkan juga kaum perempuan beragama Islam dan berkulit sawo matang. Etnik Cina pula sinonim dengan penggunaan penyepit, berbahasa Mandarin, justru tidak fasih berbahasa Melayu, berpakaian congsam dan berkulit kuning langsat. Manakala pemakaian sari dan doti, penggunaan reparatus dalam masakan berbahasa Tamil dan beragama Hindu dianggap sebagai penanda eksklusif orang India. Okey. Selain daripada budaya popular, stereotip etnik dan persepsi kewujudan kumpulan etnik secara terpisah turut berlaku dalam dunia akademik. Dalam analisis kritikal, ini kita ada konsep-konsep Melayu dan kemelayuan misalnya. Mendapati konsep-konsep utama yang berkait dengan kategori etnik Melayu, manifestation of orientalization is still very long. So it seems. So ini ialah pepatah yang dikata oleh Syamsul 2001 dalam 70. Okey. Pandangan beliau jelas ada kebenarannya terutamanya dalam penyelidikan-penyelidikan yang berorientasikan polisi awam dan politik. Sebagai contoh, profil responden bagi survey yang dijalankan oleh Merdeka Center dinyatakan sebagai terdiri daripada responden etnik Melayu dan Cina tanpa disertai dengan huraian definisi konsep. Okey, seterusnya. Next slide. Okey, sekarang kita masuk bab latar belakang. Okey, latar belakang.
Komuniti Cina, Peranakan Kelantan dan Punjabi Sikh yang menjadi fokus kepada artikel ini merupakan dua kumpulan etnik minoriti di semenanjung Malaysia. Sekali pandang, kedua-dua komuniti mudah dilihat sebagai berbeza, namun sebenarnya terdapat dua persamaan yang mengikat mereka. Persamaan yang pertama ialah persamaan yang pertamanya ialah kedua-dua komuniti merupakan diasporic communities. Diasporic communities merujuk kepada satu kumpulan masyarakat yang berasal daripada rumpun etnik yang sama, tersebar di pelbagai tempat di dunia. Cina Peranakan Kelantan adalah sebahagian daripada diaspora Cina, manakala komuniti di Punjabi Sikh di Kuala Lumpur adalah terangkum dari diaspora India yang lebih luas. Selain daripada Cina Peranakan Kelantan, terdapat juga komuniti Cina Peranakan lain dengan acuan budaya yang tersendiri seperti di Pulau Pinang, Melaka dan juga Terengganu. Manakala penempatan lain komuniti Punjabi Sikh selain Kuala Lumpur termasuklah di Pulau Pinang, Perak, Sabah dan Sarawak. Kedua-dua komuniti ini mempunyai seluruh sejarah kedatangan dan perkembangan dalam landscape yang sosial yang berbeza. Dalam konteks Cina, Peranakan Kelantan dan Kelantan adalah terdiri daripada golongan miskin yang rata-ratanya bekerja sebagai kedatangan golongan pelopor komuniti Cina. Peranakan Kelantan juga adalah jauh lebih awal daripada gelombang kedatangan etnik Cina secara besar-besaran di pantai barat semasa kolonialisme British pada abad ke-19. Peringkat awal kedatangan orang Cina Kelantan hanya untuk sementara waktu bagi mencari rezeki atau dibawa pulang ke China. Akhirnya walaupun dia yang berbuat demikian, terdapat sebilangan daripada mereka yang memilih untuk menetap secara kekal di Kelantan. So inilah dikatakan sejarah kedatangan Cina di Kelantan. So ini dipanggil sebagai Cina Peranakan di Kelantan. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab slide seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk kepada kedatangan Punjabi Sikh ke Tanah Melayu berpunca daripada masalah-masalah di tempat asal seperti faktor ekonomi, bencana alam dan ketidaktentuan politik setelah kemangkauan Maharaja Punjab iaitu Maharaja Ranjit Singh. Okey, Maharaja Ranjit Singh ialah seorang yang menjajah menjajah Punjabi Sikh pada masa hari itu dekat dia punya yang tempat asal dia. Maharaja Punjabi Sikh dia menjajah orang Punjabi Sikh ini, tetapi lepas kemangkatan Punjabi Sikh ini keadaannya bertukar. So apa jadinya ialah dia orang jatuh di segi dia orang hadapi banyak masalah dan dia orang juga jatuh di segi ekonomi dan ketidakstabilan politik. Dan juga mereka mendapati bencana alam, mereka juga menghadapi bencana alam lah, bagi dikatakan dengan lebih senang. Okey, seterusnya dalam tempoh hampir 40 tahun bilangan populasi Punjabi Sikh meningkat daripada 28,980 orang pada tahun 1970 kepada 120,000 orang pada 2008. Slide seterusnya. Habis. Ada slide. Ada slide? Okey. Tadi Tadi. Okey, aku dah buat semua. Okey, sudah. Okey, dikatakan ini ialah contoh yang last saya bagi yang populasi yang berkembang atau meningkat yang meningkat di Tanah Melayu. Contohnya dia datang dari negara yang asing tetapi dia berkembang, populasinya berkembang di Malaysia. So ini adalah latar belakang kedatangan dua kumpulan etnik daripada tempat yang luar ke Malaysia, tapi mempunyai populasi yang dalam skop populasi yang antara tertinggi di Malaysia. So sekian, saya pass kepada orang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
Slide yang kedua. Okey. Masalah identiti. Masalah salah identiti adalah lazim dihadapi oleh kumpulan etnik minoriti serta daripada kewujudan dan pengetahuan mengenai mereka yang tetek dalam kalangan masyarakat umum. Masyarakat umum merujuk kepada pelaku sosial yang saling tidak mengenali tetapi berinteraksi dalam ruang awam. Contohnya yang saya gambarkan biru itu seperti Cina Peranakan Kelantan cenderung salah anggap sebagai masyarakat Melayu. Hal ini kerana mereka yakni Cina Peranakan Kelantan berbeza sifat fenotip dan penggunaan bahasa Melayu dengan Cina bukan Peranakan Kelantan. Slide seterusnya. Mereka Cina Peranakan Kelantan kelihatan persis Melayu seperti memiliki kulit wajah iras Melayu, penggunaan bahasa Melayu yang baik, kurang mahir menggunakan Mandarin namun lebih menggunakan dialek Hokkien dalam harian. Setengah perkataan Hokkien digantikan dengan istilah dialek Melayu Kelantan selain penggunaan tata bahasa Melayu dalam dialek Hokkien dalam kajian 2003. Implikasinya cenderung menjaga air muka pihak lain dengan cara meredah diri dan juga mengelak daripada memberi pandangan atau teguran secara langsung. Implikasi yang ketiga, Cina Peranakan Kelantan selalu ditegur oleh pihak berkuasa ketika bulan Ramadan kerana mereka persis Melayu dengan kulitnya dengan penggunaan bahasa Melayu. Slide yang seterusnya. Dalam konteks Punjabi Sikh pula, masalah salah identiti cenderung berlaku salah faham mengenai penggunaan simbol 5K. Yang itu kita boleh lihat di bawah, iaitu dengan turban dan juga barangan tradisi yang mereka pakai. Iaitu sebagai penanda identiti Punjabi Sikh. Hakikatnya bahawa penggunaan simbol 5K di kalangan komuniti Punjabi Sikh sebagai satu kewajiban agama. Tetapi malangnya, sejak insiden 11 September 2020, mereka dah dianggap sebagai sama dengan identiti fizikal pengganas dalam insiden itu yang dianggap sebagai teroris. Kerana mereka mempunyai janggut, memakai dastar dan juga seperti teroris. Slide seterusnya. Contoh kes yang pernah berlaku seperti kes kontroversi yang melibatkan dalam Malaysia iaitu seorang pemuda bersat SIM 18, seorang pelatih program pelatihan khidmat negara PLKN di mana rambutnya telah dipotong sepanjang 60 cm tanpa kebenarannya di kem. Teripian dengan watak kedah. Ini memaparkan bahawa menunjukkan mereka sering ditinggalkan ataupun disalah anggap sebagai menepati norma yang sedia ada dan juga boleh mengakibatkan gangguan emosi psikologi. Contoh yang seterusnya, Punjabi Sikh di setengah sekolah disuruh untuk mencukur kumis atau janggut walaupun pemakaian dastar dan cara adalah dibenarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 2011. Memang tak dapat dinafikan lagi terdapat orang Punjabi Sikh yang tidak mampu untuk mempertahankan insurans hair lantas melabel diri mereka sebagai modern Sikh. Slide seterusnya. Saya akan masuk ke tajuk yang seterusnya, iaitu konotasi negatif dalam antonim. Antonim bermaksud nama ataupun label yang digunakan untuk merujuk sesebuah kumpulan etnik sama ada orang lain ataupun ahli komuniti sendiri. Dia ada terbagi kepada dua dalam Malaysia iaitu komuniti Cina dan juga komuniti Sikh. Bagi komuniti Cina Peranakan Kelantan cabaran bagi komuniti Cina Peranakan Kelantan. Cabaran ini ketara dalam konteks label kampung dalam antonim yang diberikan oleh masyarakat umum iaitu Cina Kampung. Malah mengikut kajian TAN 1982 telah mempertikaikan ketepatan antonim tersebut kerana setengah penempatan Cina Kampung telah wujud dalam kawasan bandar pada era 80-an seperti Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah. Dalam konteks budaya, Cina Kampung dilihat sebagai kurang Cina bersifat Kemelayuan dan tidak tulen berbanding Cina bandar yang dikaitkan dengan amalan model budaya Cina yang lebih dulu. Untuk kajian TAN 1982. Selain daripada mempunyai konotasi negatif seperti bersifat kekampungan, dengan gaya hidup yang keterbelakang, ia turut memberi penekanan kepada budaya yang kemelayuan yang bertangkap dengan stereotip kecinaan dalam arus perdana. Gambar tersebut telah memamerkan iaitu keadaan Cina Melayu Kelantan, peranakan Cina Kelantan di budaya mereka. Seterusnya. Masyarakat Sikh. Dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti masyarakat umum tidak memahami maksud istilah Sikh yang merupakan antonim komuniti tersebut. Sebaliknya, komuniti Punjabi Sikh dirujuk dengan antonim iaitu Bengali dengan tanggapan negatif. Orang Punjabi suka membuli dan menekan orang. Ini kerana
tubuh badan mereka yang tinggi, besar dan tegak berbanding dengan masyarakat tempatan yang bersaiz badan sedana, disamping mempunyai misai jantung yang panjang. Gambar sebagai contoh boleh tengok di gambar di sebelah keadaan mereka. Pelajar penjadi sikh yang memakai dastar seringkali diusik dan diejek oleh rakan sekolah dengan panggilan penggali. Slide yang seterusnya. Implikasinya, ekoran kegagalan memahami kepentingan simbol 5K, khasnya menyimpan rambut dan memakai dastar generasi muda Punjabi Sikh telah menampilkan imej baru dengan berambut pendek dan mencukup misai serta janggut. Golongan ini dikenali sebagai modern Sikh dan ini akibat tekanan yang diberikan oleh masyarakat umum. Gambar boleh dilihat di situ. Slide seterusnya dah. Slide seterusnya. Habis. Terima kasih dari saya. Identiti etik. Identiti etik Cina, Peranakan Kelantan dan Punjabi Sikh. Bersamanya antara kedua-duanya ialah kedudukan mereka yang dirangkumi ke dalam kategori etik yang mempunyai struktur berbeza daripada identiti komuniti itu sendiri. Identiti etik Cina mempunyai perbezaan ketara dalam aspek penanda-penanda berkenaan, hasil daripada proses animalisasi yang kuat dipengaruhi organisasi dengan orang Thai tempatan. Dari segi budaya pula, budaya Thai dan Melayu menyesuaikan melalui proses akulturasi ke dalam acuan budaya Cina. Penampilan fizikal Cina Peranakan Kelantan didapati mimpi orang Melayu, mirip orang Melayu dan Thai dalam masyarakat tempatan. Sama ada daripada binaan tubuh, ketinggian, rona kulit, rambut, raun wajah. Hidup dalam masyarakat yang mempunyai indeks kepelbagaian etik yang rendah di mana persekitaran sosial budaya adalah didenominasi oleh etik Melayu. Komuniti Cina Peranakan Kelantan terkenal dengan dari segi pakaian, penampilan mereka yang berpakaian mirip masyarakat tempatan, khasnya kain sarung yang dipakai kaum lelaki bersama-sama baju kemeja pendek dan berbaju kembayang pendek oleh kaum wanita. Namun, hasil kajian mereka apa yang sebenarnya diakulturasikan ke dalam budaya Cina Peranakan Kelantan bukanlah jenis pakaian tetapi nilai kesopanan masyarakat tempatan. Dari segi bahasa, komuniti Cina Peranakan Kelantan mengekalkan kemahiran berbahasa Cina. Mereka juga didapati menggunakan dialek Melayu Kelantan sebagai alternatif kepada dialek Hokkien tempatan semasa berkomunikasi sesama sendiri. Mereka juga mahir bertutur dialek Thai tempatan. Dari segi agama, selain dua komponen yang berasaskan Cina iaitu Confucianism dan Taoism, agama Cina Peranakan Kelantan didapati turut melibatkan komponen Buddhism versi Thai. Dari segi makanan, hidangan dan cara masakan Cina Peranakan Kelantan sama ada pada hari-hari biasa atau hari-hari istimewa banyak berkongsi bersamaan dengan kumpulan etnik lain. Namun, mereka didapati mengekalkan dua aspek yang menggambarkan kecinaan dalam masakan iaitu mereka cenderung menggunakan ramuan yang lazim ditemui dalam masakan Cina dan persediaan sup yang dihirup bersama nasi. Identiti etik Punjab Sikh turut berbeza dengan stereotip orang Melayu India yang sering dikaitkan dengan penanda-penanda kebudayaan etik majoriti Tamil. Identiti etik Cina Sikh adalah bertanjaukan agama Sikh. Malah, asal mula perkataan Sikh ialah daripada perkataan silka dalam bahasa Pali yang bermaksud pengikat atau pengangut. Memandangkan kehidupan seharian orang Punjab Sikh berasaskan kepada kitab Guru Gada Sadiq, maka tidak hairanlah komuniti Punjab Sikh juga dikenali sebagai komuniti berasaskan teks seksual. Membawa identiti etik dalam interaksi harian. Penjelasan di atas menunjukkan bahawa identiti etik Cina Peranakan
Kelantan dan Punjab Singh berbeza daripada stereotip yang dikaitkan dengan identiti etnik Cina dan India dalam arus penanda. Komuniti Cina Peranakan Kelantan didapati mengamali proses asimilasi yang relatif lebih lama berbanding komuniti Punjab Singh. Proses asimilasi tersebut lebih intensif akibat pemangkingan oleh amalan perkahwinan campur dengan masyarakat tempatan. Identiti Punjab Singh pula kurang berasimilasi dengan masyarakat tempatan kerana identiti tersebut melibatkan unsur keagamaan yang tidak sesuai untuk dicampur adukan dengan budaya lain. Antara faktor yang menyumbangkan kepada hubungan antara etnik ialah wujudnya titik bersamaan yang mengikat hubung mereka. Contohnya, mereka belajar di sekolah yang sama, berkongsi kemudahan awam, saling membantu sebagai individu dan jiran. Namun, terdapat beberapa cabaran yang dikenal pasti dalam konteks intensif seharian mereka sebagai Cina Peranakan Kelantan atau Punjab Singh dengan ahli masyarakat yang kurang dikenali. Dalam konteks ini, dapatan kajian menunjukkan bahawa komuniti Cina Peranakan Kelantan dan Punjab Singh masing-masing berhadapan dengan dua masalah sepenuhnya akibat daripada pembawaan identiti etnik mereka yang unik. Okey, tajuk identiti etnik, perbincangan dan penutup. Okay, next. Perbincangan. Kupasan mengenai identiti etnik Cina Peranakan di Kelantan dan Punjabi Sikh di Kuala Lumpur dan artikel ini memberi gambaran bagaimana penggunaan stereotip yang dikaitkan dengan kecinaan dan keindiaan masing-masing adalah tidak tepat dalam konteks kumpulan etnik minoriti. Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti asimilasi yang tinggi yang dimangkin oleh amalgamasi sosial dalam komuniti Cina Peranakan Kelantan dan keutamaan primordial kepada faktor keagamaan berbanding kebudayaan dalam komuniti Punjabi Sikh. Perbezaan ini disokong dengan penggunaan penanda-penanda identiti khusus termasuk budaya dan autonim tersendiri. Tindakan memperakui kewujudan dan keunikan mereka akan dapat memenuhi satu keperluan psikologikal penting ahli kumpulan etnik minoriti sebagai manusia, Taylor 1994. Secara keseluruhannya, artikel ini menunjukkan bahawa ahli kumpulan etnik minoriti masih berhadapan dengan masalah dalam pembawaan identiti etnik. Bawaan identiti etnik masing-masing walaupun komuniti mereka telah muncul dan bertapak di negara ini sejak bergenerasi dahulu. Cina Peranakan Kelantan dengan mudah disalah anggap sebagai orang Melayu atas persamaan yang kuat daripada segi keterampilan fizikal dan budaya ekstrinsik seperti percakapan dalam bahasa Melayu yang fasih dan amalan makan. Manakala bagi komuniti Punjabi Sikh, walaupun mereka dapat dikenal pasti sebagai berbeza daripada etnik India lain, masyarakat umum tidak memahami signifikasi penggunaan simbol 5K yang merupakan penanda utama identiti Punjabi Sikh. Slide seterusnya. Masalah kedua pula adalah daripada segi penggunaan gelaran etonim yang mempunyai konotasi negatif dalam masyarakat umum. Dalam konteks Cina Peranakan Kelantan, salah tanggap dan konotasi negatif mengenai etonim Cina kampung telah lama disedari dan diberikan perhatian oleh ahli komuniti tersebut sehinggakan ia telah dimasukkan sebagai perkara ke-8 dalam Objektif Penumbuhan Persatuan Peranakan Cina Kelantan PPCK yang ditubuhkan pada tahun 1990. Kegagalan untuk mengidentifikasikan dan memahami identiti etnik Cina Peranakan Kelantan dan Punjabi Sikh oleh masyarakat umum telah menyebabkan ahli kumpulan-kumpulan etnik minoriti tersebut dikenakan sanksi sosial negatif dalam interaksi antara etnik. Malah ia juga boleh mendatangkan trauma bagi kes-kes berat seperti yang dialami pelatih PLKN tersebut. Mengambil kira bahawa kepelbagaian etnik dalam masyarakat pluralistik di Malaysia adalah tinggi, sudah pasti masalah untuk mengenali dan mengenal pasti identiti etnik orang lain adalah rumit untuk dihapuskan sepenuhnya antara masyarakat umum dengan kumpulan etnik minoriti, khususnya dalam interaksi harian dalam ruang awam di luar lokaliti asal.
Keadaan ini didapati berpunca daripada kecenderungan dalam masyarakat umum untuk bergantung kepada stereotip yang dikaitkan dengan kategori etnik tertentu dalam meramalkan etnisiti seseorang individu yang tidak dikenali. Daripada segi epistemologi, kecenderungan ini adalah dipengaruhi oleh stok pengetahuan dalam kurungan stock of knowledge yang merupakan korpus pengetahuan yang terbina berdasarkan pengalaman pribadi atau dipelajari dalam persekitaran Schutz and Luckman 1983. Bahagian penutup. Berbalik kepada pendekatan dua realiti sosial, maklumat mengikut tafsiran autoriti adalah lebih mudah dan kerap diperoleh, malah dianggap sebagai lebih berwibawa seperti buku teks dan kenyataan-kenyataan dalam surat, khabar dan media elektronik. Informasi daripada sumber sebegini lazimnya bersifat makro dan superficial. Pendedahan kepada informasi yang dijana mengikut acuan ilmu kolonial dalam jangka panjang menyebabkan realiti sosial tafsiran autoriti telah menjadi apa yang Durkheim gelarkan sebagai fakta sosial dalam masyarakat Malaysia, khususnya di Semenanjung. Akhir kata, walaupun kepelbagaian etnik seperti yang ada di Malaysia seharusnya dilihat sebagai satu kelebihan, namun ia masih perlu dijaga dan tidak boleh dipandang ringan. Sebagai kesimpulan, artikel ini berjaya menunjukkan bahawa peminggiran kumpulan etnik minoriti daripada masyarakat umum merupakan satu aspek yang perlu ditangani dalam usaha menyelesaikan cabaran etnisiti sebagai satu daripada 9 kontradiksi yang dikenal pasti wujud dalam masyarakat pluralistik di Malaysia. Dalam konteks ini, usaha yang telah dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan seperti memperkenalkan kumpulan-kumpulan etnik minoriti melalui siri dokumentasi yang disiarkan melalui televisyen seperti Dialog Harmoni antara agama dan mengedarkan perkeliling khusus kepada pihak sekolah mengenai berkenaan Kaish dan Kara oleh murid-murid Punjabi Sikh. Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 adalah contoh-contoh permulaan yang baik. Okey, sekian, terima kasih.